Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey bin Arifin, nombor metrik 274204. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Pembentukan negara bangsa atau etnik di Malaysia harus dilihat sejak Malaysia mencapai kemerdekaan tahun 1957 lagi. Perlembagaan Malaysia bertujuan untuk menyediakan kefahaman etnik berkaitan etnik dan kerajaan. Di samping itu terdapat unsur tawar-menawar dalam kalangan kumpulan etnik dan parti politik di tanah Melayu ketika itu. Terdapat dua matlamat untuk memahami kepentingan proses politik pada ketika itu. Pertamanya, etnik adalah faktor utama dan keduanya Melayu harus mengawal kuasa eksekutif. Untuk melaksanakan sistem kerajaan yang bakal dibentuk, kelompok etnik utama harus bekerjasama. Tetapi parti politik yang dibentuk adalah berasaskan etnik. Itu mengikut Milner dan Mauzi 1999. Manakala Suhana 2012. Perjanjian utama yang disebut kontrak perlembagaan adalah a trade-off antara Melayu dan bukan Melayu, khususnya UMNO dan MCA. Kesannya melalui persetujuan ini, bukan Melayu diberi syarat-syarat kewarganegaraan yang lebih liberal. Sebagai balasan, bukan Melayu menerima kedudukan hak istimewa orang Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan seperti bahasa, agama dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dengan itu, negara bangsa berasaskan pelbagai etnik dilihat sebagai proses integrasi masyarakat. Proses ini boleh tercapai melalui keteguhan ekonomi yang akhirnya akan merangsang program pembangunan yang akan dibina, menstabilkan perpecahan dalaman, penambahbaikan kualiti hidup masyarakat dan seterusnya etnik. Sharum 1980. Ini bermakna perpaduan dalam satu etnik itu penting sebelum pembinaan bangsa. Seterusnya negara bangsa yang melibatkan proses integrasi semua kaum yang dibentuk. Kajian-kajian awal ke atas faktor etnik atau kaum dalam pola tingkah laku politik pengundi bukan sahaja dijalankan oleh pengkaji bidang politik, malah oleh pengkaji bidang geografi, fisiologi dan sosiologi. Menurut Tan 1992, dalam kajian politik perkauman di Kota Melaka dalam pilihan raya umum 1969 hingga 1990, mendapati kesetiaan pada parti lebih dominan berbanding perkauman di samping faktor-faktor personaliti dan khidmat calon. Mengikut Junaidi dan Muhammad Fuad 2009 dan Junaidi dan rakan-rakan 2010, dalam kajian mereka iaitu pola politik mengikut kaum di kawasan Parlimen Bukit Gantam P059, mendapati responden Melayu lebih cenderung menyokong kepimpinan UMNO Barisan Nasional berbanding responden Cina dan India pula lebih memihak kepada pihak Pakatan Rakyat. Merujuk kepada jangkaan kemenangan parti dalam pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gandang, 27% responden Melayu, 34.2% Cina dan 53% India menyatakan PAS akan memenangi pilihan raya tersebut berbanding BN 45.5%, responden Melayu 35.5%, Cina dan 20.8% India. Ketiga-tiga kaum menyatakan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak akan menjadi Perdana Menteri yang dapat menerogi pembangunan Malaysia dengan lebih baik. Menurut Top 2010, menjelaskan keputusan PRU 2008 telah merintis kepada kewujudan sistem dua barisan, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, dan politik multietnik yang bakal memberi impak kepada pencaturan politik Malaysia pada PRU akan datang. Antara isu konflik politik dan sensitiviti agama di Malaysia. Isu konflik politik dan sensitiviti agama dapat lihat semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini di Malaysia. Berdasarkan satu penyelidikan terkini, penyelidikan akademik berkenaan konflik dan sensitiviti agama, terutama agama Islam, dapat ditelusuri berdasarkan kepada kajian Siti Hadijah Yassin dan Fazli Adam yang bertajuk Konflik Perpaduan Kaum dalam Ketamadunan Masyarakat Melayu Malaysia pada tahun 2015. Contoh-contoh isu sensitiviti kaum tersebut adalah timbulnya satu kes dua rakyat Malaysia berbangsa Cina
iaitu Alvin Tan dan Vivian Lee yang telah menyiarkan gambar dan video blogger mereka di blog. Menurut kami ini 2013. Namun bloggers yang penuh kontroversi, Alvin Tan telah sekali lagi bertindak biadab dengan menghina umat Islam dengan merakamkan lagu azan Muslim Call to Pray azan yang dimuat turun dalam akaun Facebooknya sehingga mendatangkan kemarahan dari kalangan Islam dan bukan Islam. Sinar Harian 21 April 2012. Perbuatan yang sedemikian merupakan satu tindakan yang menyinggung sensitiviti umat Islam dan menimbulkan kemarahan dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, bagaimana satu isu kontroversi Operasi Jais terhadap gereja di UMC ini mendapat liputan yang begitu meluas oleh pihak media apabila dikatakan terdapat 12 orang Muslim cuba dimurtadkan pada majlis tersebut. Kejadian yang berlaku pada bulan Ramadan 3 Ogos 2011 telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam video arus perdana Utusan Malaysia 5 Ogos 2011. Pemeriksaan dibuat berdasarkan maklumat awam yang mendakwa berlakunya jemputan beberapa orang Islam ke majlis berbuka puasa yang dinamakan Thanksgiving Syariah Negeri Selangor pada tahun 1955, iaitu menghina atau menyebabkan agama Islam dipandang hina. Salah seorang ahli Parlimen DAP, Linky Sian, turut mempersoalkan aspek yang berkaitan dengan Islam. Beliau menyatakan Malaysia tidak boleh dijadikan negara Islam kerana kurangnya dari 60% penduduk Malaysia yang beragama Islam. Beliau tetap dengan pendirian Malaysia adalah negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi. Beliau turut menyentuh berkaitan dengan Indonesia dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Melebihi 200 juta penganut Islam, adalah sebuah republik sekular dengan 5 agama yang diiktiraf secara rasmi. Selain itu, baginya tiada persyarat bahawa sebuah negara yang menjadi tuan rumah kepada OIC semestinya sebuah negara Islam, dan faktor bahawa Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak OIC ke-10 tidak bererti bahawa Malaysia adalah negara Islam. Tok Kempong 2005. Ini dibuktikan dengan penghinaan terhadap pelaksanaan hudud yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan PAS Kelantan yang membabitkan Aisyah Tajuddin yang berperanan sebagai pengacara mempersoalkan kepentingan pelaksanaan hudud dengan gaya menyindir dengan memimik ekspresi muka menjengkelkan dengan memuat naik video selama 1 minit 55 saat. Perbuatan demikian telah menimbulkan kemarahan bagi penganut Islam dan perbuatan sedemikian telah menghina hukum Allah yang telah dicatatkan dalam kalam suci Al-Quran oleh Merdeka 2020 bulan 3 2015. Menurut Azian Aziz 2009, mendapati isu kepemilikan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam yang telah menimbulkan kemarahan penduduk Melayu Islam di kawasan berkenaan. Kes ini bermula apabila penduduk di Seksyen 23 membantah cadangan pemilikan kuil di kawasan mereka yang majoritinya beragama Islam berbanding hanya 40 penganut Hindu. Menurut beliau lagi, ekoran tiada jaminan daripada kerajaan negeri untuk membatalkan cadangan itu. Kira-kira 200 penduduk bertindak mengadakan perhimpunan selepas solat Jumaat dan menyuarakan bantahan tersebut. Keadaan bagaimana bertukar kecoh serta konversi apabila ada kalangan mereka yang menyertai perhimpunan itu membawa kepala lembu ketika berarak ke bangunan Siti Agong Selangor SUK. Mereka itu menimbulkan kemarahan penganut Hindu. Mereka merasa terhina dengan tindakan tersebut. Kesan daripada masalah ini telah mengakibatkan hubungan penganut Islam dan penganut India menjadi tegang. Okey, antara cadangan langkah-langkah perpaduan dalam Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang multi etnik dan multi agama. Usaha ke arah pembentukan negara bangsa dan kesepaduan sosial menjadi agenda utama kerajaan. Usaha dalam membentuk toleransi dan integrasi budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia telah pun berlaku sejak kemerdekaan dalam beberapa aspek. Ini dapat dilihat dalam amalan perkongsian perayaan pelbagai agama di dalam negara ini. Walau bagaimanapun, proses ini tidak wajar bersifat fleksibel dalam segala-galanya. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, usaha pertama ke arah perpaduan ialah membentuk perpaduan antara kaum melalui parti-parti politik. Suhana dan rakan-rakan 2012. Menurut Suhana dan rakan 2012, Malaysia merupakan sebuah negara multi etnik yang berjaya menguruskan konflik dan sensitiviti agama antara kaum dengan baik. Etnik Melayu merupakan majoriti diikuti oleh China, India dan lain-lain. Asal kerajaan ialah menyatukan semua kaum di bawah satu payung yang digelar sebagai bangsa Melayu atau bangsa Malaysia. Apa yang dihasilkan melalui bangsa Malaysia ialah setiap individu dan mempunyai rasa kesepunyaan sebagai satu bangsa dalam sebuah negara yang bersatu padu dengan tidak meletakkan identiti diri mengikut ras.
Oleh itu, terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan bagi membentuk kesepaduan sosial masyarakat dalam pelbagai aspek dan peranan pelbagai pihak yang dapat dipakai oleh Malaysia dan luar Malaysia. Yang pertama adalah perlembagaan. Satu usaha kerajaan yang telah dilakukan ke arah menyatu padukan kesepaduan sosial iaitu melalui Undang-Undang Malaysia iaitu perlembagaan. Perlembagaan di Malaysia sebenarnya bertujuan untuk menyediakan kefahaman asas berkaitan etnik kerajaan. Perjanjian utama yang disebut kontrak perlembagaan adalah trade-off antara Melayu dan bukan Melayu. Kesannya, melalui persetujuan ini bukan Melayu diberi syarat kewarganegaraan yang lebih liberal. Sebagai balasan, bukan Melayu menerima kedudukan hak istimewa Melayu seperti yang dimaksud dalam perlembagaan seperti bahasa, agama dan kedudukan Raja Melayu. Suhana 2012. Melalui perlembagaan ini dapat dilihat bahawa usaha kerajaan sejak kemerdekaan tahun 1957 lagi, negara bangsa dilihat sebagai proses integrasi masyarakat. Proses ini juga dapat dicapai melalui keteguhan ekonomi yang akhirnya merangsang program pembangunan yang akan dibina, menstabilkan pecah dalaman, penambahbaikan kualiti hidup masyarakat dan seterusnya bangsa. Syarul 1980. Ini bermakna perpaduan dalam satu bangsa itu penting sebelum pembinaan bangsa, seterusnya negara bangsa yang melibatkan proses integrasi kaum. Semua kaum dapat dibentuk. Yang kedua, Satu Malaysia. Satu Malaysia adalah satu gerakan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia bukan satu dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Sebaliknya, ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan. Yang ketiga, pendidikan. Satu lagi usaha kerajaan untuk membentuk perpaduan kaum dan elakkan isu konflik dan sensitiviti agama dalam kalangan masyarakat di Malaysia yang berbelah etnik ialah melalui pendidikan. Berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan oleh RSIMA dalam kalangan 2004, hubungan kaum di kalangan responden dirujuk kepada interaksi sosial individu di kampus. Interaksi sosial ialah satu proses yang melibatkan perhubungan antara dua atau lebih individu atau kelompok. Ia melibatkan tindakan saling balas-membalas dalam arti kata tingkah laku individu diambil kira atau diorientasikan ke arah tingkah laku individu lain yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Interaksi sosial ini dirujuk kepada perhubungan di antara kaum berlainan agama dari etnik Melayu dan bukan Melayu di dalam kampus. Antara aktiviti yang dilihat merangkumi aktiviti berbincang tutorial pelibatan dalam persatuan, aktiviti sukan, kebudayaan dan hubungan personal seperti memilih rakan dan berbincang soal pribadi maupun agama. Oleh itu, ia satu usaha yang dilakukan kerajaan melalui kerjasama universiti untuk meningkatkan perpaduan antara kaum melalui pendidikan di peringkat pengajian tinggi. Tambah pula, Aston dan Hurst 1962 melalui kajian mereka di Amal Syarikat mendapati individu berusia 3 tahun telah didedahkan dengan pendidikan patriotisme di sekolah dan dipengaruhi mereka menjadi mantap apabila mencapai usia 7 tahun. Okey, bagi kesimpulannya, sebagai negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, agama serta budaya masing-masing, isu-isu sensitiviti yang timbul dalam masyarakat perlu ditangani dengan sewajarnya. Ia tidak wajar dibiarkan berlanjutan kerana ia dapat menjejaskan keharmonian masyarakat majmuk. Setiap anggota masyarakat dari setiap kaum perlu untuk bersama-sama menjaga sensitiviti kaum. Tindakan ini perlu memandangkan tiap konflik yang terjadi biasanya membabitkan isu perkauman dan keagamaan. Selain itu, semua pihak perlu menggembleng tenaga dalam mewujudkan perpaduan kaum agar cita kerajaan melahirkan satu Malaysia dapat direalisasikan dengan berkesan. Okey, sekian, terima kasih.